yang saya share screen. Oke. Boleh cikgu, boleh. Oke, Assalamualaikum dan selamat petang. Oke, nama saya Muhammad Sofwan bin Sulaiman, wakil daripada Panitia Pendidikan Islam. Oke, juga amanah yang dibagi kepada saya adalah untuk berkongsi tentang bagaimana PDPR offline boleh menarik pelajar untuk hadir dan peran tugasan dalam pendidikan Islam dalam kelas yang saya ajar lah. Oke, saya mengajar pendidikan Islam tingkatan 2 dan 3. Oke, sebelum saya mulakan, saya ingin berkongsi dulu lah kan tentang pembelajaran offline. Sama juga macam Cikgu Zila tadi, yang mana kita dapat tahu pembelajaran offline ini adalah pembelajaran yang kita boleh guna-guna mana platform yang sesuai, tapi keadaan pembelajaran itu tidak berlaku secara live. Maksudnya pelajar dia boleh tengok apa yang diajar itu pada bila-bila masa sahaja kalau dia tidak dapat hadir untuk kelas online live. Okey, yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Telegram untuk membuat penerangan dan juga saya menggunakan WhatsApp untuk mengambil kehadiran. Kenapa saya asingkan kehadiran dengan penerangan? Sebab kalau masa di aplikasi Telegram tu guna untuk mengajar, situ juga ambil kehadiran, nanti akan terlari jauh nota dan juga penerangan yang disampaikan. Okey. Seterusnya macam mana saya menggunakan Telegram untuk sebagai platform pembelajaran. Okey, mula-mula saya akan hantarkan nota dalam bentuk gambar. Lepas gambar tu keluar, saya akan bagi penerangan secara voice message. Lepas tu pelajar akan mendengar voice message tu. Jadi diorang boleh bertanya, dibagi ruang, dibagi masa untuk diorang bertanya kalau ada orang tidak faham, dan sekaligus guru akan boleh menjawab soalan yang diorang tanya tu. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah contoh pelaksanaan yang saya buat. Okey, kalau sini kita nampak, sini saya bagi link, saya akan hantar voice dan saya hantar link YouTube. Lepas tu ada pelajar akan bertanya dan saya akan menjawab. Sama juga macam yang seterusnya ni. Hantar gambar, bagi voice message dan mereka akan menjawab. Okey, kelebihan Telegram ni, kalau contoh pelajar tu terkeluar daripada grup, bila diorang masuk kembali, diorang akan dapat nampak nota-nota yang sebelum ni. Berbeza dengan kalau WhatsApp. WhatsApp pula, kalau diorang terkeluar daripada grup, diorang tidak akan dapat nampak message yang sebelum ni. Sebab tu lebih sesuai dan lebih efisien kalau kita menggunakan Telegram. Itu pada pandangan saya. Okey, pentaksiran yang saya jalankan, macam mana saya boleh menjalankan pentaksiran? Okey, saya banyak menggunakan aplikasi WordWall, booklet, Bluecat dan juga aktiviti secara manual. Okey, selepas bagi kelas tu sudah dijalankan, pada akhirnya saya akan bagi mereka link ataupun aktiviti untuk buat pentaksiran lah, buat quiz dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu satu-satu. Yang ini adalah WordWall. Okey, WordWall ni kalau kita tengok di tengah-tengah tu ada video contoh permainan dia. Dia bagi quiz. Dalam quiz tu pelajar boleh main. Pelajar akan bermain dalam quiz tu. Dia boleh masuk. Ini salah satu contoh permainan. Jadi kita tahu pelajar ni banyak yang suka main game. Jadi secara tak langsung bila diorang boleh bermain game ni, diorang secara langsung pun dapat jugalah belajar kan. Jadi kita give and take lah bagi diorang main dan diorang boleh belajar. Okey. Untuk WordWall ni kita boleh nampak kalau di sebelah kanan ni, ini adalah contoh kita mau tengok pentaksirannya. Berapa pelajar yang menjawab, berapa soalan yang dia berjawab betul dan berapa soalan yang dijawab salah. Dari situ kita akan nampak pelajar punya kebolehan dan juga diorang dapat mencapai ataupun tidak diorang punya isi kandungan pembelajaran itu. Seterusnya aplikasi yang kedua saya gunakan adalah aplikasi Bluecat. Okey, ini pun sama juga, lebih kurang dia macam Kahoot, macam Quizizz juga. Tapi perbezaan dia, di samping quiz tu, pelajar pun boleh bermain juga. Macam yang ini. Ini contohnya dia quiz. Lepas tu jawab quiz ni untuk kumpul koin. Bila koin tu sudah cukup, dia boleh beli tu boleh beli dia punya barang yang dalam game tu minta untuk membayar. Jadi secara otomatik memang pelajar akan minat untuk teruskan dengan pembelajaran tersebut. Secara otomatik diorang pun belajar juga lah, lebih kurang macam
aplikasi WordWall. Okey, kenapa saya menggunakan aplikasi WordWall dengan BlueCat ni? Okey, WordWall dengan BlueCat ni merupakan aplikasi yang tidak memerlukan pelajar untuk install apa-apa aplikasi dalam handphone dorang. Dorang cuma tekan link, lepas tu dorang akan masuk ke dalam website tu, dorang akan jawab di situ juga. Ini akan menjimatkan dorang punya data, menjimatkan ruang dalam telefon. Dan permainannya juga memang agak menarik. Memang menarik. Kalau kita pun termain pun, kadang kita pun boleh terleka dengan permainan. Okey, yang cara ketiga pentaksiran adalah secara manual, yang mana saya menggunakan minta dorang buat nota ataupun tulis ayat hafazan. Lepas tu mereka akan hantar video dan juga ataupun membuat rakaman suara. Ini adalah pentaksiran secara manual yang saya lakukan. Okey, kunci pembelajaran. Saya tertarik dengan tadi soalan yang dibagi oleh saudara Muhammad Fakur Radi. Dia bertanya tadi, adakah cara lain untuk menjalankan PTR selain menggunakan Telegram dan modul, dan macam mana menarik minat pelajar? Kalau bagi saya kunci dia gini je. Pertama, hubungan dengan pelajar. Kalau kita dengan pelajar hubungan baik, yang mana mereka boleh anggap kita macam kawan, tapi di samping jadi kawan tu kita letak juga satu dinding supaya orang tahu kita ni guru dorang akan ikut pelajaran tu dengan menarik. Lepas tu dalam PDPR kita, macam rakaman suara yang saya buat selepas gambar-gambar tu, saya selalu melibatkan contoh tu ada pelajar sekali. Bila mereka mendengar, dorang dengar ada nama dorang pun ikut ketawa sekali. Dorang ikut ketawa, jadi dorang macam makin tertarik mau dengar apa yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah sabar dan tidak putus asa. Sebab memang dalam keadaan PKP ini, memang kita banyak dugaan, pelajar pun banyak dugaan, jadi kita tidak boleh putus asa. Dan kita kalau boleh pelajar tu, kalau dimarah pun kita cuba, lepas marah tu kita cuba pujuk dorang supaya dorang tak lepas marah terus dorang hilang. Jadi dorang akan terus untuk mengikuti pembelajaran yang kita jalankan. Dan itu sahaja ya perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Madam Betty. Woi, hebatnya Cikgu Sofwan. Saya pun baru tahu perkongsian tu. Oi, patutlah budak suka kan dia mengantuk. Oh, thank you lah. Bagus nih. Nanti mau sharing dengan guru-guru SFX juga. Saya punya Sifu nih Puan di maktab dulu. Iya kan? Sifu Ya. Sifu ya ini kalau bapak IT memang dia lah yang saya selalu cari. Memang betul. Ada motivasi lagi tadi tuh kan? Baik, jarang mengecewakan. Hei, tapi Tidak itu muka dia jangan tengok. Muka dia tadi. Saya tidak buka kamera sebab apa? Sebab ini awan tebal, jadi takut lain buruk. Oh, oke. Macam sebelum ni pun pernah lain buruk sampai terpaksa buat PDPR di Pekan. Oke, thank you. Cikgu Tim ada sudahkah? Cikgu Tim ni bikin suspend betul bang. Kalau tiada, Teacher Afiza lah. Teacher Afiza. Okey. Selamat petang semua. Okey, thank you. Boleh dengar suara kan? Boleh. Okey, saya diberi tajuk oleh Madam Betty untuk share tentang penggunaan YouTube dalam PDPR offline. Sekejap, saya share dulu. Okey, nampak. Okey, yang saya buat ni bukan yang extravaganza, yang biasa-biasa saja. Apa yang saya buat, PDPR offline bersama dengan pelajar, saya berkongsi YouTube melalui Telegram. Okay, saya menggunakan kaedah chatting melalui grup Telegram. Kaedah chatting ni bukan setiap kali PDPR saya akan guna chatting Telegram. Depend pada topik pada hari tersebut. Kalau topik tu agak ringan, senang, so saya lebih kepada chatting. Okay, so mula-mula sebelum saya masuk kepada konten, saya akan tarik perhatian pelajar
saya akan menggunakan poll. Okay, so daripada sana juga kita boleh tahu berapa orang pelajar yang dah masuk kelas, yang dah online dalam grup Telegram tersebut. Okay, seterusnya barulah saya akan masuk kepada topik yang akan diajar. Jadi apa yang saya buat, saya akan share kepada pelajar link YouTube. Ini lebih kepada teknik flip classroom. Okay, YouTube yang saya kongsikan ni, saya akan rakam dulu. Video ni sebenarnya video saya sendirilah. Saya rakam dan saya upload di YouTube. Ini pun sebagai menyahut cabaran Madam Betty. Madam Betty nak kalau boleh semua guru-guru di bawah pimpinan dia ada YouTube channel. So saya cubalah. Jadi bila dah upload, so saya akan share link tu kepada murid. So saya akan bagi masa kepada murid untuk tonton video tersebut, faham, dan dia orang akan catat apa yang penting yang dia orang dapat daripada video yang dia orang tonton. Okay, selepas murid selesai menonton video tersebut, barulah saya akan masuk kepada sesi soal jawab dengan murid. So di sini saya boleh tahu pelajar itu tonton atau tak video tersebut, dia orang faham ataupun tidak topik yang dia akan diajar pada hari tersebut. So dalam sesi soal jawab ni, kalau ada pelajar yang salah, so saya akan terangkanlah konsep topik tersebut. Kalau pelajar tu bagi jawapan yang betul, saya bagi stiker. Stiker dalam Telegram tu banyak stiker yang menarik. Diorang pun suka tengok bila kita puji diorang. Okey, cara yang kedua, saya akan gunakan poll. Poll ni selalunya digunakan bila dah habis perbincangan. Okey, kita nak tahu pelajar tu faham ataupun tidak. Seterusnya, dah habis semua perbincangan, mestilah ada tugasan untuk kita nak uji sama ada pelajar tersebut faham ataupun tidak. So tugasan saya bagi depend lah, kadang-kadang saya bagi tugasan online, kadang-kadang saya bagi tugasan bertulis. Okey, kalau tugasan online, selalu yang saya gunakan adalah live worksheets. Saya akan assign kepada murid, saya akan bagi share link, assign kepada murid. Saya akan set masa lah bila dia orang kena hantar. Sama juga macam quiz is. So dua ni yang selalu yang saya akan gunakan sebagai tugasan online. Tugasan yang kedua, kalau saya tak bagi tugasan online, saya akan bagi tugasan bertulis. Sama ada modul ataupun buku teks. Selalunya tugasan bertulis ni saya akan bagi tempoh masa yang lebih panjang kepada pelajar untuk siapkan. Contoh kalau kelas saya hari Selasa, untuk kelas kimia Selasa dan Khamis. Jadi kalaulah ada tugasan bertulis, saya bagi masa diorang hantar dengan saya hujung hari Ahad. Okey, malam hantar pun tak kisah, asalkan hantar. Kalau tugasan online selalunya pada hari tersebut juga, sampai tengah malam hari PDPR tersebut. Okey, next ialah penghargaan. So bila pelajar tu dah hantar tugasan, kita sebagai guru wajiblah untuk semak kan. So saya sarankan, saya galakkan pelajar untuk hantar tugasan melalui Telegram. Sebab macam Cikgu Nojilah cakap tadi, kalau tugasan dihantar melalui Telegram lagi senang untuk disemak dan banyak stiker-stiker yang cantik. Di sinilah kita boleh bagi stiker-stiker awesome, terbaik, do correction. Okey. Satu lagi, saya bagi penghargaan kepada pelajar. Saya create sijil. Okay, sijil ini saya create menggunakan aplikasi Canva. So guru-guru boleh cuba-cuba tengoklah aplikasi Canva tu. Kalau kita guna email
D5 kita MOE tu kita boleh dapat akses semua elemen yang berbayar, kita akan dapat free. So kita boleh create lah CJ yang cantik dan saya akan share dalam grup, bukan personal dengan pelajar. So pelajar bila dia nampak kita share dalam grup, dia orang rasa bangga. Kawan yang tak ikut kelas macam mau kasih iri hati dengan murid yang tak ikut kelas. Orang lain dapat sijil. Okey, jadi sijil ini saya bagi sama ada kepada pelajar yang aktif respon perbincangan dalam grup dan juga pelajar yang menghantar tugasan. So cara penggunaan sijil ini sebenarnya menjawab soalan kedua Cikgu Muhammad Fakhrul Radi, iaitu selain daripada reward tu, saya gunakan sijil untuk menarik minat pelajar untuk ikut PDPR. Sebenarnya kaedah pemberian sijil ni saya baru sahaja guna try 3 minggu lepas. So kelas yang saya ajar ni, selepas saya bagi sijil, contohnya kelas saya hari Selasa, so malam tu saya send sijil dalam grup. So bila hari Khamis, saya perhatikan makin ramai yang aktif bagi respon dalam perbincangan dalam grup dan seterusnya lah. Jadi boleh nampak perbezaan sebelum saya guna kaedah pemberian sijil dengan sebelum kaedah pemberian sijil. Pelajar lebih tertarik untuk mengikuti PDPR. Itu saja, saya rasa itu saja, Madam. Terima kasih. Okay, thank you. Dia Hafiza, dia orang cakap macam Cik Nom. Jadi muka pun mungkin macam Cik Nom ni kan. Suara macam Cik Nom. Okay, thank you. Wow, saya sangat-sangat impressed dengan cikgu saya ni, Teacher Hafiza. Sebenarnya masa pencerapan ketua-ketua bidang kan, memang nama Teacher Hafiza ni naik lah. Antara guru yang PDPR dia tu dapat markah yang sangat tinggi dalam standard 4. Ya. Jadi masa mesyuarat G10 kita memang dia hot lah, memang dipilih. Dan bila kita tengok sharing Teacher Hafiza ni, dia lengkap itu standard 4 lengkap. Guru sebagai perancang, sebagai pengawal, sebagai pembimbing, pendorong, apa lagi, penilai dan murid belajar aktif dia lengkap. Memang dia boleh dapat full mark. So tahniah Teacher Hafiza, keep it up. Teruskan nanti kongsi dengan guru-guru SFX juga. Bertuahnya guru 10 dapat perkongsian ini, ya. Ini kalau Nazir udah paling suka lah ini, memang full mark. Oke. Teacher